Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Anda bersama dengan kami pada pagi ini, saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya, Raja Sufia Raja Arif. Diharapkan anda sebenarnya keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Semalam kita telah pun menyempurnakan 39 lokasi untuk Selamat Pagi Malaysia. Kita menghampiri ke lokasi ke-40. Ya, di mana agak? Ya. Di mana? Nanti kan. 40 tahun. Oh, maknanya Selamat Pagi Malaysia ini sudah bersiaran hampir seusia dengan saya. Hampir seusia. Okey, wah. Okey, awak pun lama dah kan Terence kan berada bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. 1/4 lah. 1/4. 40 tahun itu. Okey, jadi jangan gelak dulu. Okey, jadi pasti hari ini banyak lagi pengisian menarik yang akan kami sajikan kepada anda selain daripada 1/4 tahun Terence telah pun bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Dan Terence, wah hari ini saya rasakan saya tertarik dengan kasut awak. Kasut ya? Ya. Kasut tu menyerlah tapi ya kita akan kurangkan fokus pada kasut. Oh, ada juga fokus. Check it out. Sama new kicks. Dan kita kurangkan fokus pada kasut. Kita berikan tumpuan pada berita dulu. Iaitu daripada syarahan di Universiti Al-Azhar yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sememangnya suatu yang begitu penting, gagah bersama, pandang alam umat dari sudut pemekasaan teknologi, kemasyarakatan dan ekonomi. Institusi pengajian Islam tertua dan paling berprestij di dunia. Bayangkan kita sebagai sebuah negara sebenarnya mempunyai banyak sumbangan kepada dunia Islam sejagat. Sebagai contoh, takaful. Perkataan takaful itu sendiri diangkat oleh Malaysia dan juga berusia 40 tahun sebenarnya. Takaful di Malaysia dari 1984 hingga kini adalah satu gagasan daripada Malaysia yang diangkat untuk membawa kebaikan kepada seluruh umat di seluruh dunia. Jadi semua lebih kurang, semua lebih kurang. Lebih kurang 40. Ya. Okey, cicil. 40. It's a good age to be at. Ya. Okey, dan selanjutnya juga ingin kami kongsikan. Terence, tolong. Okey. Okey, seterusnya berkenaan dengan Hari Kanak-kanak Sedunia Pulau Pinang Cipta Rekod MPOR. Dan antara perincian di sini lebih 3,200 kanak-kanak menyertai sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia 2024 peringkat negeri Pulau Pinang. Esko Pembangunan Sosial Kebajikan dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Lim Siew Kim berkata program berkenaan mencatatkan sejarah tersendiri apabila jurung kali diadakan di perkarangan kediaman rasmi yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak di Seri Mutiara. Dan selanjutnya juga iaitu berkenaan dengan serius sikit. Elak ketirisan agihan zakat, perlu amanah dan tata kelola yang ketat. Pengurusan Majlis Agama Islam, pusat-pusat zakat dan amil perlu memastikan agihan wang zakat dilakukan dengan penuh amanah kepada mereka yang berhak. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kegagalan menguruskan agihan itu dengan baik boleh mengundang bahaya kepada pengendali dan institusi Islam. Jadi ini suatu yang perlu kita sifarkan sama sekali. Sifar ketirisan agihan zakat. Sememangnya itu adalah keperluan mereka yang berhak menerima. Dan kita sebagai umat Islam sememangnya menderma ataupun memastikan agihan itu berada tepat pada landasannya. Kita semua berpaksikan syariat Islam dan di situ agihannya juga adalah sebahagian daripada pengumpulan zakat. Itu mungkin adalah yang paling penting supaya sampai kepada yang memerlukan. Jadi sekiranya wujud ketirisan, maka seluruh institusi zakat itu sendiri tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Jadi ketirisan ini perlu sama sekali disifarkan atas barang sebab ia berlaku. Dan pengurusan yang lebih baik dan tata kelola dengan mengamalkan ESG ataupun dari segi G itu governance itu adalah suatu yang penting dan perlu kita angkat bersama. Jadi semoga usaha yang Berhormat Menteri akan mendapat sambutan daripada seluruh barisan agihan zakat, tidak kira di mana sebenarnya paksi mereka. Ya,
betul. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan 3,950 pegawai perubatan pergigian dan farmasi terima lantikan tetap. Alhamdulillah. Okey. Dan kalau kita lihat daripada pecahan tersebut, iaitu 350 pegawai pergigian, 400 pegawai farmasi yang mohon lantikan kontrak interim di Kementerian Kesihatan Malaysia telah dilantik secara tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA pada 21 Oktober yang lepas. Dan semoga dengan pelantikan tetap ini, semua calon akan terus komited dan memberikan perkhidmatan lebih cemerlang demi kesejahteraan masyarakat Malaysia Madani. Kalau kita lihat komen-komen dekat situ pun komen-komen yang sangat positif. Betul. Kita bukan tak nak baca komen daripada tuan-tuan perempuan di pautan berita RTM ni. Kadang-kadang bahasa yang digunakan itu saja yang menyukarkan kita untuk membacakan komen anda. Kalau anda tinggalkan komen macam ni, alhamdulillah, semoga Allah memudahkan segala urusan kerajaan gabungan Malaysia Madani, ataupun congratulations, syukur, alhamdulillah, ataupun alhamdulillah komen-komen daripada Teknologis Anwar, Putri Z Abdullah dan juga RF Faiz. Sebenarnya kita akan bacakan sahaja komen-komen anda. Komen-komen yang murni. Sebab bahasa kita kaya kan. Jadi gunakanlah bahasa itu dengan sebaik mungkin. Betul. Gunakan pemilihan perkataan, pemilihan bahasa itu sangat penting untuk kita menggambarkan sikap dan pendirian kita sebenarnya kan. Kita akan bawakan kekayaan bahasa itu dalam lepas ni betul. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Banyak pengisian menarik menanti anda. Kita ada sukan lasak, kita ada kekayaan bahasa, kita ada wayang kulit Venom. Betul. Kita ada pasal personality juga. Tentang personality, adakah anda introvert atau extrovert? Yang mana satu? Kita akan bawakan selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. The fight over the melting Arctic has faced one key obstacle: ice. Red Sea rivalries, a conflict of interests. The wrong decisions could create a fractured region of failed states and dangerous seas. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Thalassemia adalah sejenis penyakit genetik yang mengakibatkan gangguan dalam proses pembentukan sel darah merah. Secara umumnya, thalassemia boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pembawa dan pesakit thalassemia. Status thalassemia hanya boleh diketahui dan disahkan melalui ujian saringan darah. Dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai perubatan di klinik kesihatan berhampiran anda.
Lagi dakwaan kononnya jumlah masyarakat Cina di negara ini naik mendadak. Seorang pengguna Facebook beri bayangan ada tangan gaib cuba tambah populasi penduduk kaum itu dengan beri kerayatan secara mudah. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan tersebut tak berasas. Manakala tidak, peratusan yang dikongsi jauh tersasar daripada yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan. Namun, kalau si penghantar tahu mengenai peratusan sebenar masyarakat Cina di negara ini, mungkin dia terkedu. Setakat suku kedua tahun ini, 22.4% daripada rakyat Malaysia merupakan penduduk berketurunan Cina. Ia bersamaan 6.9 juta orang. Jika nak dibandingkan dengan suku sama tahun sebelumnya, peratusan itu sebenarnya berkurangan. Justru, mana datangnya dakwaan yang jumlah penduduk Cina naik mendadak? Kalau nak tuduh pendatang dari tanah besar diberi kerayatan pun tak masuk akal. Ini kerana Kementerian Dalam Negeri sahkan perkara itu tak pernah berlaku. KDN luluskan warga negara secara bohong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat, lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Sembrong sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Sembrong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Meski kering idea nak tabur fitnah, tak perlu asyik jaja cerita tak betul yang sama. Bukan setakat membosankan, penyebarannya juga tak datangkan manfaat. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Maaf, shot ni tak dapat lihat kasut saya. Wow. Eye-catching. Tapi nampak jam lah. Walaupun tak nampak kasut nampak jam. Jam ni kita jangan tunjuk sangat. Tapi kasut ni kita nak tunjuk juga. It's a Sunday sebab tu kita chill satu macam. Dan kita sedang bincangkan tentang introvert dan extrovert. Di mana anda yang mengatakan ada ambivert. Tapi ambivert ni saya rasa dia terlatih lah. Dia introvert terlatih. Ya, betul. Untuk menjadi extrovert. Untuk menjadi dia ambivert. So dia tengah-tengah lah. Tapi sebenarnya dia adakah dia itu kekeliruan identiti? Tidak. Saya rasa bukan keliruan, dia nak jadi macam tu. Nak jadi, okey. Jadi dia menzahirkan sesuatu dalam diri dia, maka dia jadi macam tu. Tapi dia sebenarnya tetap introvert. Yes, Jadi betul. pandangan peribadi lah. Saya bukan pakar psikiatri. Okey, dan untuk pagi ini kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimanakah personaliti kita pun juga sebenarnya. Jadi, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Azri Bari, merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Terima kasih kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Apakah definisi utama introvert dan extrovert? Okey, bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih. Pertama saya kena bagi tahulah siap-siap awal-awal kan. Sebab tadi kata bukan orang dalam bidang psikologi kan. Saya juga begitulah. Cuma semasa saya belajar di maktab perguruan dulu, ada mengambil subjek berkaitan ini dan itu perlu untuk mengajar dan mengenali anak-anak pelajar kita kan. Jadi hari ini untuk berbincang berkaitan dengan introvert, extrovert dan juga ambivert, ada sebut tadi tiga perkara kan. Baik, bila kita nak bertanya tentang apa itu kedua-duanya, saya pergi kepada yang pertama, kita nak mengenali tentang personality dan karakter. Okey. Soal personality ini adalah sesuatu yang kita boleh lihat secara luaran lah, ya, melalui bagaimana interaksi, bagaimana kita bercakap ataupun berada di khalayak dan sebagainya. Jadi di situ maka terlahirlah bagaimana kita katakan seseorang itu adakah
introvert, extrovert ataupun ambivert tadi. Okey, itu yang pertama saya nak bagi tahu. Kemudian yang kedua, daripada sudut karakter. Okey, karakter ini pula adalah sesuatu sikap ataupun kita katakan moral yang bersifat dalaman. Ianya terkait dengan soal emosi lah, ya. So dia lebih menzahirkan kejujuran, kebenaran ataupun kebertanggungjawabban seseorang terhadap respon sesuatu perkara. Secara mudah saya nak tadi saya dah simpulkan personality tadi, ada 3. Kemudian karakter ini pula saya boleh katakan dulu awak lain, sekarang awak lain. Perasan tak kadang-kadang ada orang cakap macam tu? Itu adalah kita katakan ekspresi yang kita boleh lihat kepada orang lah. Contoh first date kan, pijak semut pun tak mati kan. Contoh kan. Tapi bila dah lepas berkahwin kan, dia kucing pun dihijaknya. Umpama macam tu lah. Jadi dekat situ keindahan bahasa tadi. Ya betul. Jadi untuk mudah kita faham. Jadi itu realiti yang kita hadapi lah. Jadi kat situ karakter. Dia sebenarnya nak kenal seseorang itu, karakter dia macam mana, nak mengenali itu, cuba wujudkan situasi kita kata marah ataupun suasana marah tu, macam mana dia react, respon. So kita akan nampak itulah dia punya karakter yang sebenarnya. So kebanyakan isteri extrovert lah, suami introvert lah. Suami diam je bila kena marah. Boleh jadi jugalah. Okey. Saya redha. Okey. Jadi kita pergi kepada personality tadi yang kita ada 3 kategori types tadi. Introvert ini adalah soal gambaran tentang seseorang yang pendiam, pemalu, tak banyak cakap, kemudian cara interaksi, itu kelompok golongan yang sebegitulah. Tetapi tidak menandakan itu lemah. Kita jangan salah fahamlah, ya. Okey, kemudian extrovert ni adalah orang yang sukakan sesuatu yang sifatnya ceria, peramah, kemudian suka bersosial, bercakap dia khalayak ramai, dia akan menonjol. Dia adalah kontra kepada kita katakan introvert tadi. Kemudian ambivert ni tadi disebutkan tadi, dia adalah campuran antara kedua-duanya. Tidak celaru sebenarnya, tetapi mungkin itu satu kelebihan ataupun keistimewaan ataupun anugerah yang Allah Taala berikan kepada seseorang kerana dia boleh balancekan antara kedua-dua tu. Jadi ketiga-tiga tu ada kelebihan, keistimewaan dan kebolehan tersendiri yang kita sebutkan. Tapi kalau kita nak compare, dia akan jadi nampak satu lebih satu kurang lah. Tapi sebenarnya kita boleh gabungkan ketiga-tiganya, itu lebih baik lah. Itu secara mudah lah kita boleh katakan. Ataupun kita nak pergi tengok ciri, mungkin lepas ni lah kot. Yang mana lebih mudah terpengaruh? Kalau kita lihat introvert ni dia pemalu, pendiam, tetapi karakternya lebih kepada menyendiri. Dan extrovert ni lebih menonjol, suka bersosial dan sebagainya. Ini adalah definisi asasnya. Dan di antara kedua personality ini, yang mana lebih mudah terpengaruh, terikut kawan? Mungkin jawapannya kita nampak mudah, tapi saya rasa ada jawapan yang lebih kompleks di situ. Okey, baik. Kita nak melihat daripada sudut terpengaruh ataupun mempengaruh. Mungkin kedua-dua tu boleh kita lihat lah. Baik, sebelum kita pergi detail, saya pergi lihat dulu introvert sebagai contoh lah. Ianya adalah golongan orang yang sangat fokus secara dalaman dan juga bersifat tenang. Sebab dia tak suka suasana havoc, suasana ramai apa semua tu, dia macam tu sifat dia. Jadi berbeza pula dengan golongan ekstrovert ni. Dia sukakan keceriaan dan fokusnya adalah luaran. Sebab dia dapat tenaga tu daripada luar. Dia charge diri dia tu daripada luar. Kalau saya boleh analogikan lah, gelas yang berisi air itu adalah gambaran kepada orang yang introvert. Sebab dia charge secara diri sendiri, diam-diam apa semua tu dia charge.
Dia kita kata mengisi tenaga dalaman dia tu macam tu. Tapi orang ekstrovert ni dia rasa macam lemah longlai bila tak ada khalayak. Betul kan? Dia akan mendominasi situasi tersebut kan, macam tu. Jadi orang ekstrovert tu cawan kosong. Jadi macam mana nak mengisi? Orang introvert ialah yang mengisi. Itu sebab orang introvert dia akan cepat penat, letih bila dia khalayak. Dia nak melayan ataupun nak bercakap. Orang suruh dia bercakap apa semua. Mungkin ada situasi yang macam tu lah kan. Dia akan jadi dia bukan tak berinteraksi, bukan tidak berkomunikasi, tetapi terhad. Mungkin jumlahnya tu sedikit. Berbanding dengan orang ekstrovert ni, dia perlukan orang yang ramai untuk mengecas diri dia. Kita katakan begitulah. Kemudian daripada sudut kita katakan orang ekstrovert, introvert ni lagi, dia kita katakan boleh teliti dan detail. Sebab dia akan melihat sesuatu tu dengan analisis yang sangat tinggi dan mendalam. Bukan bermaksud orang yang ekstrovert tidak begitu. Nanti salah faham pula. Tapi orang ekstrovert ni dia mampu untuk mendominasi. Mungkin idea itu dia boleh ambil, kemudian dia boleh sampaikan. Itu kelebihan. Mungkin orang introvert tak bercakap, tapi orang ekstrovert dia akan ambil hasil itu, dia akan cuba. Jadi keperluan gabungan antara kedua-dua itu penting. Baik, kembali kepada isu yang berkaitan dengan dominasi tadi kan, ataupun terdominasi dengan gejala-gejala yang tak sihat lah, saya sebutkan macam itulah. Sebenarnya bukanlah punca introvert itu kepada kepada dipengaruh ataupun terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak sihat lah. Ini dia sebenarnya saya melihat daripada aspek itulah. Itu adalah lebih kepada bagaimana penilaian ataupun penerimaan seseorang. Sebab introvert, extrovert ataupun ambivert, Allah Ta'ala kurniakan akal. Betul. Kan? Allah Ta'ala berikan panduan fa'alhamha fujuraha wa taqwaha untuk setiap manusia. Diilhamkan kepada manusia itu fujur, maksudnya jalan-jalan keburukan ataupun yang boleh membawa kepada kejahatan. Dan satu lagi takwa. Takwa ini adalah sesuatu yang boleh membawa kepada kebaikan ataupun sesuatu yang boleh memberi kesejahteraan. Okey, jadi terpulang kita ada akal, kita ada minda, dan dia bukan salah introvert, bukan salah extrovert. Itu adalah personality seseorang. Ada orang pendiam tetapi dia begitulah watak dia. Okay, ada orang yang ceria, kita kata, bukan kata kepo, ceria. Bahasa yang positif kan. Bahasa yang positif. Positif. Kita kena gunakan bahasa yang positif. Dia begitu, memang sikapnya begitu. Jadi dia ada juga penilaian itu kan. Dia boleh menilai dengan akal, dengan minda yang sihat itu. Begitu juga ambivert. Cuma ambivert ni kita boleh katakan dia tengah-tengah, dan dia boleh dalam keadaan, contoh dalam keadaan suasana ramai, dia boleh masuk dan dia boleh terima. Dalam keadaan dia tenang pun, tak ada orang siapa-siapa pun, dia boleh healing. Dia kata boleh rawat jiwa dia. Dia boleh charge dekat dalam keadaan ramai dan dalam keadaan orang tak ramai. Dia boleh seimbangkan. Healing sampai pagi. Wow. Malam. Betul ya? Okey, jadi sedikitlah. Adakah sebenarnya doktor kan, daripada ialah macam sebuah keluarga juga sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk membentuk personality anak-anak tersebut ke arah extrovert ataupun introvert, doktor? Ya, saya ringkasnya. Cantik soalan itu, betul. Bukan kata keluarga, kalau saya guru pensyarah dengan pelajar lah, dengan mahasiswa kan. Ya, kita boleh kita kena kenal pasti. Sebab kadang-kadang orang ni kita tak boleh paksa dia jadi daripada introvert kepada extrovert. Kita boleh mendedahkan. Kita pun masa awal-awal lahir tu ada ciri-ciri introvert, betul tak? Betul. Kita tak suka bising-bising. Nanti terganggu akan terjaga kan. Sebab itu ciri-ciri orang introvert kan. Tak boleh diganggu kan. Dia seolah-olah gitulah kan. Extrovert ni dia mana ada lahir dia extrovert tak rasanya. Semua dia perlukan ketenangan kan. Betul. Tak bising. Jadi bermula daripada introvert lah. Kemudian manusia terbentuk tu boleh kita jelaskan, kita maklumkan kepada anak-anak kita. Ini ataupun kita sebagai ibu bapa ataupun pensyarah, kita kena lihatlah
kekuatannya dekat mana dan kita channelkan sesuai dengan personality yang dia ada. Sebab dalam sebuah organisasi, sebagai saya pergi yang lebih jauh lagi kan, ada je orang introvert dan extrovert. Dan kita tak boleh salahkan salah satu. Sebab tapi kita kena kombinasikan antara keduanya ni. Dia umpama macam jari lah ya. Jari ni kalau satu dia tak kuat, tapi bila sekali kan, digenggamkan, dikombinasikan, dia ada kekuatan tersendiri. Betul. So dia perlu campur. Kalau kita tengok tak sama tinggi, tak sama isi dia, gemuk kurus kan, panjang tinggi. Tapi bila kita, itulah peranan ibu ayah ataupun bos-bos lah di organisasi, kita perlu melihat dan pandai menggunakan ruang dan peluang yang ada pada individu yang sifatnya introvert, extrovert ataupun ambivert untuk kejayaan sebuah keluarga, organisasi dan sebagainya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azim. Memang kita boleh panjang lebarkan perbualan ini, tapi kita kesuntukan masa. Kita akan ke segmen seterusnya sebentar lagi. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak Doktor. Terima kasih kembali. Okey, dan seterusnya kita akan ke Sabah. Untuk Sabah FM kali ini kita akan bersama dengan DJ Kavachi akan berkongsi yang akan berkongsi apakah antara yang menarik untuk hari ini. Kakachi. Terima kasih Terence dan juga Raja Sufia. Selamat pagi Malaysia, saya Kakachi dan pagi ini secara langsung dari studio Sabah FM akan berkongsi perkembangan yang menarik berkaitan Carnival CIMIC 2024 di Balai Cerap Al-Biruni Putatan. Karnival istimewa ini adalah anjuran oleh Kementerian Pertahanan dan dibawakan kepada anda melalui kerjasama erat antara pihak tentera dan awam. Dan antara objektif karnival ini ialah untuk mengeratkan hubungan antara anggota tentera dan masyarakat awam serta memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenali lebih dekat tugas dan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia. Juga merupakan platform terbaik bagi belia untuk mengenali kerjaya dalam bidang ketenteraan. Dan selain itu, mengukuhkan hubungan dan kolaborasi antara Angkatan Tentera Malaysia dengan agensi-agensi awam selaras dengan konsep whole of government dan whole of society, WOGOS, seperti mana yang digariskan dalam kertas putih pertahanan. Dan berlangsung dari semalam hinggalah ke hari ini, hari terakhir, Carnival CIMIC menampilkan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga, dari pameran ketenteraan, aktiviti keselamatan. Dan untuk mengetahui pengisian lebih lanjut, kita bersama yang berbahagia Brigadier General Dato' Muhammad Zamri bin Abdullah semasa temu bual baru-baru ini. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, karnival ini akan bermula pada 9 hari bulan, hari Sabtu, dan berakhir pada hari Ahad 10 hari bulan. Kita telah merancang banyak pengisian sepadat yang mungkin supaya kita dapat memberi impak kepada rakyat lah. Yang pertama sekali, pada 9 hari bulan tu program bermula pada jam 8 pagi dan akan berakhir pada jam 5 petang. Pengisian-pengisian yang ada di situ, kita ada gerai-gerai pameran yang melibatkan daripada tentera darat, tentera laut dan tentera udara, juga daripada agensi-agensi awam di negeri Sabah, federal dan juga state. Dan kita juga ada pameran aset-aset kereta-kereta, perisai, helikopter. Kita juga ada demonstrasi daripada brass band daripada tentera laut dan juga daripada tentera darat, tempur tanpa senjata dan juga tarian perang. Kemudian kita ada juga show, ada band yang akan menghiburkan semua sekali. Dan pada sebelah malam kita juga ada survival village lah. Kita tunjuk macam mana kalau kita dalam hutan itu, macam mana kita mau survive kan. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan itu. Jadi ada juga demonstrasi masakan. Boleh rasa makan macam mana tentera makan yang pack ration tu lah. Yang bukan yang fresh ration tu kan. Itu yang sebelah siang lah. So 10 hari bulan kurang lebih nanti kita tentu. Cuma pada 9 hari bulan malam tu kita ada juga forum perdana. Kita menjemput saya bersama ni Mufti Negeri Sabah sebagai salah seorang panel, termasuk juga daripada pihak Kagat, Masjid Daerah Putatan. Jadi kita jemput semua sekali ke sana. Dan itu 9 hari bulan. So daripada pagi pukul 8 sampailah malam lah, kita full swing lah itu. Pada 10 hari bulan
Kita ada lawatan daripada Menteri Pertahanan. Beliau akan sampai dalam lebih kurang jam 8.10 dan dia akan berada di sana lebih kurang dalam 2 jam setengah begitu. Kita isi program itu dengan persembahan. Kita ada persembahan daripada saudara Razali Kulitangan dan juga persembahan daripada Badan Kesenian Tentera Darat. Programnya sama juga, yang macam 9 bulan, cuma kita tambah. Pada pukul 6.30 itu kita ada senam aerobik dan pada pukul 7 itu kita ada larian muhibah. Baik, itu saja perkongsian dari saya Kak Kaci untuk seleksi pagi Sabah FM untuk kali ini. Dan kita kembali bersama Terence dan juga Raja Sofia di Angkasa Puri. Silakan. Standby. Terima kasih kepada DJ Kakashi dari Sabah FM dan kita kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa yang begitu kaya, bukan sahaja dari segi kosakatanya tapi juga alunan dan pertuturannya. Kalau kita bandingkan di Malaysia sekalipun, kita dapat lihat perbezaan penggunaan bahasa Melayu kita di Semenanjung, Sabah, Sarawak, juga rakan-rakan kita di Kelantan dan Terengganu. Ada perbezaan dari segi pertuturan. Betul. Dan untuk hari ini juga kami akan bawakan kepada anda berkenaan dengan kayanya bahasa kita. Kita bersama dengan, saya kenalkan, Prof. Madya Dr. Salina Jaafar, merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kekayaan bahasa itu, bagaimana untuk kita merungkai kekayaan bahasa Melayu, penggunaannya di seluruh Nusantara dan martabatnya di seluruh dunia? Baik, saya rasa kita perlu melihatlah kepada di manakah kedudukan bahasa Melayu sekarang. Kalau kita lihat sebenarnya bahasa Melayu ini sendiri telah pun menjadi bahasa dunia yang dipertuturkan oleh jutaan orang di seluruh dunia ini. Dan penggunaan bahasa Melayu yang begitu meluas, terutama di Malaysia, di Nusantara sendiri, dan sekarang negara-negara seperti China, negara barat yang berminat untuk belajar bahasa Melayu, menghantar pelajar-pelajar mereka untuk mengambil program bahasa Melayu di Malaysia dan juga mengadakan program di negara sendiri. Jadi sememangnya bahasa Melayu ini sangat kaya dan boleh digunakan dalam memperkatakan apa sahaja ilmu. So, apa sahaja benda yang ingin kita perkatakan, menggunakan bahasa Melayu itu kita pasti akan ada istilah dan juga ada bentuk-bentuk kata yang sesuai yang boleh kita gunakan mengikut bidang ataupun apa saja yang ingin kita perkatakan. Jadi memanglah bahasa Melayu itu memang kaya. Tak boleh kita nafikan. Betul. Ya. Dan kalau kita lihat balik kembali belanjawan 2025 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, penggunaan kata bahasa-bahasa Melayu kan antaranya seperti membugar tatanan, menokok wewenang prakarsa. Itu antara penggunaan kata yang digunakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang mana kadang-kadang kita pun dah lama tak dengar penggunaan kata itu, Doktor. Jadi ini antara perkara yang cukup baik untuk kita mengenali dan juga mengetahui antara penggunaan bahasa yang betul, bahasa yang klasik dan juga yang digunakan sekarang. Betul. Penggunaan bahasa-bahasa lama ini sebenarnya boleh kita gunakan bagi menggantikan perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Kan? Daripada kita meminjam, seeloknya kita ambil bahasa kita. Sedangkan perkataan itu memang sudah ada. Membugar misalnya kan. Kita ada segar-bugar sebenarnya. Perkataan segar-bugar itu, bugar itu datang dalam membugar. So, apa makna segar-bugar? So, membugar berkaitan dengan segar-bugar tadi. Membesar, membugar, meningkatkan lagi dan sebagainya. Tatanan pula kalau kita tengok melihat kepada susunan-susunan yang kita mengikut tata caranya kan. Prakarsa misalnya, itu perkataan-perkataan yang saya lihat yang sudah ada dalam bahasa Melayu. Kalau kita buka kamus, merupakan kata-kata yang digunakan dalam sastra lama. Dan saya yakin kita, Perdana Menteri kita banyak sekali membaca sehingga beliau boleh memilih perkataan-perkataan yang begitu sesuai dengan apa yang dia ingin sampaikan dalam belanjawan lah. Kalau kita tengok, dan perkataan-perkataan itu bukanlah satu perkara yang saya rasa pelik, walaupun ramai anak muda merasakan pelik. Tapi benda itu ada sebab kita tidak menerima
meneliti dan memahami dan menghayati bahasa Melayu kita sendiri sebagai rakyat Malaysia lah. So, kalau kita menghayatinya, saya rasa tidak ada masalah. Ini bukan isu politik, tapi satu ketika dulu apabila Menteri kita Tan Sri Rais Yatim, beliau begitu menekankan penggunaan bahasa yang betul. Sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Beliau berkata kalau menggunakan bahasa Melayu itu biarlah seluruh ayat itu bahasa Melayu. Jangan dicampur adukkan. Walaupun mungkin berlaku cedok-mencedok, kata beliau. Tapi kita perlu seragamkan penggunaan bahasa agar seluruh ayat itu biar sempurna dari segi penggunaan bahasa Melayunya. Jadi untuk kita memperkayakan lagi penggunaan bahasa, apakah langkah yang paling berkesan? Kita sebagai pengacara memang mempunyai peranan tersendiri. Bila kita mengacarkan suatu program dalam bahasa Melayu, tengok program. Mungkin ada perkataan lain yang boleh kita gunakan untuk program. Rancangan. Rancangan bahasa Melayu. Betul. Okey, saya rasa pertama sekali apa yang penting dan perlu dilakukan oleh semua orang ialah banyakkan membaca bahan yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. So, kita ada banyak buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi dari pembacaan kita akan meningkatkan penguasaan kosakata. So dari situlah kita akan dapat bentuk-bentuk kata yang mungkin selama ini tidak digunakan tetapi mempunyai makna yang indah, yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan lah. Terutama pengacara lah kan. So banyak bentuk-bentuk kata yang saya yakin kalau kita cari, kita gali, so boleh membantu dalam selain daripada mengayakan penggunaan bahasa Melayu kita, boleh juga meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa Melayu kita, kemahiran komunikasi menggunakan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Apa yang disebut oleh Tan Sri Utama Rais Yatim itu amat tepat. Apabila menggunakan bahasa Melayu, seeloknya kita gunakanlah bahasa Melayu sepenuhnya, tidak mencampur adukkan supaya tidak jadi bahasa yang cacah merba orang kata kan. Jadi nampaklah kita menjaga kesantunan bahasa kita itu. Taklah kita bercakap orang kata sesedap rasa. Mungkin kalau komunikasi kolokvial di luar, kan, komunikasi bersama lisan bersama-sama kawan itu tidak ada masalah kita mencampur adukkan. Tetapi kalau dalam urusan rasmi, dalam urusan pejabat misalnya di sekolah dan sebagainya, saya yakin kalau kita boleh amalkan penggunaan bahasa Melayu yang betul, memilih kosakata yang betul, jadi kita akan dapat mengangkat bahasa kita dan bukan sahaja dalam kalangan kita, bahkan ke negara-negara luar juga. Saya yakin kita boleh laksanakan perkara-perkara seperti itulah. Yang dimulakan dengan kita untuk memartabatkan bahasa Melayu kan. Jadi dimulakan dengan kita dan generasi yang seterusnya dan akhirnya akan dipandang dan diangkat oleh negara luar kan. Kenapa gelak? Sebab generasi sekarang ni dedah kepada penggunaan media sosial. Di mana media sosial itu penuh dengan singkatan. Kadang-kadang tak faham juga penggunaan. Penuh dengan campur aduk bahasa dan juga terminologi yang baru. Yang istilah-istilah yang baru daripada terminologi barat. Betul. Saya sangat setuju itu. Bagaimana untuk kita betulkan ataupun kita bawa mereka semula ke pangkal jalan dari segi penggunaan bahasa? Saya tidak nafikan bahawa pengaruh teknologi, pengaruh komunikasi digital ini banyak membentuk bahasa-bahasa baru kepada generasi Z dan kita tak boleh menghalang. Bagi saya kita tidak boleh menghalang mereka untuk menggunakan bentuk-bentuk bahasa singkatan dan sebagainya kerana ruang komunikasi digital terhad. Terhad dan juga cara mereka berkomunikasi itu adalah cara pergaulan masa kini. Namun saya rasa untuk kita menjaga bahasa Melayu kita, kita perlu tarik minat generasi muda ini supaya bila mereka berkomunikasi itu mereka mahu menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Mungkin kita boleh adakan kempen di sekolah-sekolah ataupun di media sosial itu sendiri kan, RTM misalnya kan boleh mengadakan TikTok menggunakan bahasa Melayu yang betul, pertandingan menggunakan bahasa Melayu yang betul untuk generasi muda, ataupun minggu bahasa Melayu di RTM. So semua orang datang kita menggunakan bahasa Melayu dan sebagainya. So benda-benda yang saya rasa kena lihat apa minat anak-anak muda. So kita ikut
trend itu dan kita betulkan perlahan-lahan lah berdasarkan apa yang dia lalui, apa yang dia ikuti bersama rakan-rakannya, sebab pengaruh rakan sebaya ini amat kuat. Kan? Apabila mereka berada dalam kalangan mereka, dia berubah. Dia tak sama dah apabila mereka berada dengan guru, dengan pensyarah misalnya. Mereka akan berbeza. Tapi boleh kita laksanakan. Tak mustahil kan? Tidak mustahil. Dan di mana ada usaha, di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So, kita adalah cara-cara yang boleh kita gunakan. Saya rasa begitulah. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan yang penting lah, antaranya seperti penyiaran. Betul. Jadi mungkin boleh juga melakukan seperti yang doktor terangkan tadi, mungkin ada pertandingan yang semestinya kita juga penggunaan bahasa yang betul semestinya, dan juga banyak lagi pihak-pihak lain antaranya guru, rakan-rakan, ibu bapa sebagainya untuk mainkan peranan yang cukup penting untuk kita memartabatkan bahasa Melayu dengan penggunaan kata yang betul. Saya setuju. Dan memerlukan kerjasama semua pihak. Betul. Seorang diri tidak akan berjalan. Perdana Menteri seorang diri tidak akan berjaya mengangkat bahasa Melayu ke peringkat yang tertinggi. Tetapi kerjasama daripada semua kementerian, dari semua institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah, pihak penyiar, kan, penyiar-penyiar stesen televisyen dan radio dan sebagainya. So perkara-perkara ini saya rasa perlu dilihat dan diusahakan supaya kita sama-sama dapat mengangkat bahasa Melayu kita. Sememangnya bahasa Melayu itu bahasa dunia. So, kita tidak nafikan. Cuma bagaimana kita nak melestarikan supaya apabila kita keluar daripada negara kita, seorang melihat, oh, orang Malaysia cakap bahasa Melayu. Kan macam kalau kita lihat orang Indonesia datang ke negara kita, kenapa kita boleh bercakap bahasa Indonesia bersama dengan orang Indonesia? Kenapa bila kita pergi ke negara Indonesia, kita bercakap bahasa Indonesia? Kita tidak bercakap bahasa Melayu. Jadi sekarang tibalah masanya kita ke Indonesia, kita gunakan bahasa Melayu. Kita ke London, kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita mengangkat bahasa kita lah, memartabatkan bahasa kita. Semoga kita di dalam negara pun menjaga kekayaan bahasa ini dan menggunakannya dalam perbualan seharian dan kepada institusi-institusi yang sememangnya bertungkus lumus untuk menjayakan penggunaan bahasa Melayu ini, kita ucapkan syabas dan tahniah. Semoga usaha anda akan berterusan, bukan saja secara luar talian tapi juga di dalam talian di mana ia sangat diperlukan. Betul. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Salina Jaafar, merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Terima kasih banyak, Doktor. Saya ada pantun. Boleh bacakan? Okey. Silakan. Memang tak cukup. Okey, suara gemersik memecah hari, riang gembira di dalam taman. Bahasa klasik indah berseri, harus dipelihara sepanjang zaman. Terima kasih. Terima kasih Dr. Salina. Tak lengkap rasanya segmen kita tanpa pantun itu tadi. Dan sememangnya kita akan kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia di mana kita akan terus menggunakan kekayaan bahasa Melayu sepanjang siaran. Terima kasih. InsyaAllah kita akan memartabatkan bahasa Melayu semestinya. Penggunaan banyak lagi kosakata lepas ni kena baca. Aku rasa tercabar ni. Okey, dan seterusnya kita akan ke Cerita Pagi Perak bersama dengan rakan kami Fahmi Muhammad Nur. Silakan. Saya hadiahkan satu buku. Baik Terence, Raja Sofia. Saya kini berada di Bandar Diraja Kuala Kangsar bersempena program larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah 2024. Dan seawal pagi lagi dah ramai yang berada di Bandar Diraja ini. Difahamkan lebih 12,000 peserta dari seluruh negara berada di Kuala Kangsar bagi menyertai acara larian pada hari ini. Dan bagi berkongsi lebih lanjut mengenai program pada pagi ini bersama dengan saya Puan Shurina Syafi'i, Wakil Jawatankuasa Induk Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah 2024. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Puan, terlebih dahulu mungkin boleh kita kongsikan sedikitlah latar belakang mengenai program larian pada hari ini. Fahmi, sebenarnya program larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah ini merupakan acara tahunan lah, sempena Hari Keputeraan Tuanku. Untuk makluman, tahun ini 2024 merupakan kali ke-12 penganjuran larian yang mana ianya melibatkan peserta daripada seluruh negara. Untuk makluman juga, tahun ini merupakan penyertaan terbanyak. Lebih kurang 12,000 peserta lah dari seluruh negara, termasuk juga peserta dari luar negara. Okey, baik. Dan difahamkan kali ke-12. Jadi untuk tahun ini apa keunikannya? Keunikan pada tahun ini
yang paling ketara ialah trek VVIP. Kalau sebelum ini trek VIP cuma 2.4 km, tapi untuk tahun ni ada pertambahan lebih kurang 1 kilometer, iaitu 3.5 kilometer. Dalam trek tersebut ada lebih kurang 7 persembahan checkpoint yang meliputi pelbagai budaya, persembahan daripada contoh macam tadi kita tengok di dataran jet ada persembahan wushu, dekat lembah ni ada persembahan tarian merak, dan juga di dataran keris tadi ada persembahan silat lah daripada masyarakat Melayu lah. Baik Puan, saban tahun kita tahu acara larian ini menerima penyertaan peserta dari seluruh negara, bahkan luar negara pun ada. Jadi mungkin dari segi impak kepada masyarakat ataupun penduduk khususnya di daerah Kuala Kangsar itu bagaimana? Fahmi, sebenarnya impak dia agak besar lah kepada masyarakat di Kuala Kangsar ni, terutama yang tempatan kan. Kalau kita sedia maklum, Kuala Kangsar merupakan bandar diraja yang mana majoriti penduduknya lebih kepada pertanian lah. Selain daripada dari segi menyumbang sumbangan besar kepada sektor pelancongan di Kuala Kangsar, kita juga dapat menambah potensi ekonomi rakyat tempatan lah. Macam bila berlakunya larian Tuanku ni, ramai orang tempatan boleh berniaga kan. Kemudian dia orang juga exposure tu, pendedahan kepada masyarakat daripada luar, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, lebih kurang macam itulah. Baik Puan, mungkin akhir sekali apa harapan pihak penganjur terhadap penganjuran pada tahun ini dan mungkin untuk tahun-tahun akan datang juga? Saya mewakili pihak penganjur. Kita sebagai penganjur memang berharap agar expectation atau ekspektasi peserta itu dapat dipenuhi lah. Kalau kita tengok, saya rasa Fahmi pun ada tengok dekat Facebook, Sokmed, peserta-peserta larian Tuanku memang datang ke Kuala Kangsar ni untuk larian ini disebabkan oleh keunikan larian ni memang dia tema desa. Lari, lalu bendang, lalu sawah. So kita harap peserta-peserta mendapat kepuasan, apa yang dihajat tu tercapai lah. Dan juga kita menyediakan pelbagai juadah kampung untuk mereka nikmati experience, pengalaman, dan juga aktiviti-aktiviti tradisional macam sukan, sepak takraw dan sebagainya lah. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian pagi ini. Puan Shurina, Wakil Jawatankuasa Induk Larian untuk tahun ini. Jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian cerita pagi dari Perak, dari Bandar Diraja Kuala Kangsar ini. Kita kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia, silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor kami. Itu dia cerita pagi Perak daripada Fahmi Muhammad Noor. Baik, seterusnya kami bawakan kepada anda berkenaan dengan hobi lasak, kepuasan menandingi kepenatan. Seperti mana yang kita tahu, kalau anda yang suka, kalau suka cabaran kan, 4x4 sebagainya, ini akan kami bawakan kepada anda untuk kali ini. Di manakah lokasinya, apakah antara aktiviti yang akan dilakukan. Bersama dengan saya kenalkan di sebelah saya iaitu Datuk Muhammad Banuri Aris selaku Timbalan Pengarah Besar Pembangunan Komuniti Felda. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dan juga ditemani oleh Tuan Ahmad Salim Mahmud selaku Penasihat Malaysia 4x4 Trophy. Dan di hujung sana juga kita bersama dengan Tuan Muhammad Khairul Nizam Muhammad Ibrahim Khan, merupakan Presiden Malaysian 4-Wheel Drive Association. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, jadi kita mulakan dengan Tuan Khairul dulu selaku Induk. Itu dia pemulanya untuk kita menjayakan program kita. Sebagaimana yang kita tahu, mungkin ada sedikit penerangan berkenaan dengan hobi lasak 4x4 ini. Seperti mana yang kita kongsikan, ada banyak penyertaan. Tadi kita sempat bersimbang sedikit ni. Betul. Ada banyak penyertaan dan juga banyak aktiviti yang akan dijalankan. Permulaannya daripada Tuan Khairul. Silakan. Assalamualaikum, salam madani dan sebagainya. Untuk pengetahuan umum, seperti mana kita sedia maklum, yang dia bermula sebagai satu hobi. Bermula sebagai satu hobi, jadilah dia sukan bermotor. Sukan lasak, sukan ekstrim. Yang mana kita sebagai Malaysian 4-Wheel Drive Association sebagai satu badan induk, badan pengelola yang mengawal selia
semua affiliate-affiliate di bawah kita, ada 13 negeri, dan juga bawah affiliate kita juga ada gabungan-gabungan kelab yang berdaftar, yang tidak berdaftar, kita gabungan kelab membentuk negeri. Wow. Keseluruhannya ada berapa kelab? Keseluruhannya banyak. Kalau satu negeri ada 4 atau 5 kelab. Oh, banyak. Yang registered ataupun unregistered. Maksudnya kita bagi. Sebab kita nak dudukkan dia di bawah satu persatuan negeri, affiliate. So yang Malaysian 4x4 Trophy ni pun di kalangan kelab yang joint venture dengan satu company, diorang collaborate, minta sanction body daripada kita dan menjalankan program di Selancar Felda. Okey, seterusnya kita serahkan kepada Tuan Salim pula. Jadi Tuan, untuk kali ini di manakah lokasi yang dipilih dan untuk penyertaannya bagaimana pula, berapa banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Felda. Salam Malaysia Madani. Dan untuk penyertaan pula untuk kami, kita 4x4 Malaysia Trophy ni dibuat di Selancar 2. Dan penyertaan dia kita sekarang ni sedang berlangsung sebenarnya. Alhamdulillah penyertaan dia 100 buah kenderaan sekarang ni, 100. Dan pada hari ini pun ada juga yang datang. Kita jangka pun 200 kenderaan insya-Allah akan berkumpul. 4x4 akan berkumpul di Selancar 2. Dan semalam penyertaan, semalam kita telah selesai 40 buah kenderaan untuk game yang semalam lah, start semalam. Bermula semalam sehingga 16 hari bulan penutup. 16 hari bulan penutup. Okey. 2 hari di dalam Selancar, dalam kampung Felda Selancar 2, Felda wilayah Kuantan, dan start hari Isnin sehingga Jumaat di dalam hutan. Dan penutupnya kembali balik di Selancar lah. Orang kata hobi ni memang best, tapi perlukan kewangan yang kukuh juga untuk memastikan kelancaran semuanya lah kan. Dari faktor kalau kita lihat pun kenderaan tu perlu dijaga dengan baik, enjin dan sebagainya. Komen sikit kan. Okey, untuk kita lihatlah untuk 4x4 ni kalau dari segi luaran ni memanglah dengan kata orang kena duit banyak lah kan. Tapi kita lihat tim 4x4 ni dia satu komuniti yang besar kan. Di dalam situlah ada mekanik, di dalam situlah ada yang expert dengan memandu. Dia pelbagai. Maknanya apabila dalam satu komuniti tu, apabila dia berkongsi, kos tu akan jadi kurang. Saya percaya kalau dalam hutan tu mana nak cari kan. Dalam kelompok itulah. Dari segi kos dan sebagainya masing-masing ada skill. Betul. Itulah kelebihan tim 4x4 ni. Itu antara yang menariknya Datuk kan, bila kita lihat kan komuniti-komuniti seperti ini kerjasamanya kan, saling membantu. Sebenarnya dalam masa yang sama dapat merapatkan ukuran antara satu sama lain kan. Dan untuk kali ini juga iaitu komuniti Felda juga bersama untuk event kali ini. Sedikit Datuk. Okey. Terima kasih Sofia. Saudara Nizam, Saudara Salim ni antara penggerak dan memberi satu peluang kepada warga Peneroka dan warga Felda. Sebenarnya Sofia, bila sebut sebagai warga Peneroka ni, kita susun pergerakan generasi dan aktiviti yang teratur. Program ini kita beri ruang kepada Majlis Belia Felda Malaysia sebagai badan mewakili Felda yang kita beri satu laluan berkolaborasi bersama dengan pasukan-pasukan seperti 4x4 dan lain-lain lagi bagi merealisasikan satu aktiviti yang disukai yang boleh diturut serta oleh belia dan belia wanis ataupun warga Peneroka yang mempunyai kecenderungan dalam sukan lasak ini. Dan ini satu ruang baru pada mereka untuk mengikuti program-program bertaraf kebangsaan. Pada masa yang sama, ini boleh mengetengahkan apa yang dipanggil keunikan dan kelebihan yang ada di lokasi-lokasi dalam tanah rancangan Felda. Kali ini dipilih Selancar 2. Felda Selancar 2 mempunyai bentuk geografi yang sangat cantik. Di sana ada laluan-laluan yang tersedia ada,
obstacle yang ada tu bukan semata-mata creating by organisation, tapi memang sedia ada. Itu yang unik dia. Yang unik. Dengan sungai yang datangnya begitu di negeri Pahang, yang kita panggil Ulu Sungai Pekin, tentunya bentuk muka bumi yang tersedia indah dan cantik, memberi satu gambaran dan pengalaman baru, bukan saja kepada peminat wildlife, tapi mereka yang datang, terutama pasukan media, dapat menyelusuri perkara-perkara baru dan dapat mengetengahkan apa yang ada dalam indahnya bentuk pelancongan negeri Pahang. Selancar ni Sofia, kalau kita pergi, 1 hari 2 hari tak cukup. Banyak yang menarik di sana. Kena pergi tu. Kena pergi. 4x4 sebagai satu cerita aktiviti, tetapi bila pergi ke Selancar 2, gugusan selancar di wilayah Kuantan atau Pahang ini telah mengetengahkan banyak perkara. Cuba kita nampak apa yang berlaku dalam kitaran dalaman, kitaran ekonomi tempatan. Bila ada aktiviti seperti 4x4 ini, tentunya memberi ruang banyak kebajikan. Peniaga-peniaga dapat berniaga dengan begitu tuntas perniagaannya. Pengusaha homestay, semua penuh. Kebetulan kita ada 11 hingga 12 unit homestay. Hari ini penuh. Wah. Semalam Sofia, saya difahamkan orang-orang kampung terkejut bila solat Jumaat penuh dengan jemaah. Dari mana ni? Itulah dia. Dari mana? Macam satu benda yang mendatangkan keunikan, dan ini salah satu cara memperkenalkan keindahan kawasan peneroka kepada Malaysia dan antarabangsa. Bila ini berlaku, tentunya nanti tahun 2026 melawat Malaysia itu kita akan jadikan Selancar 2 atau lain-lain kawasan dalam FEDA yang lebih unik untuk dijadikan kawasan lawatan rasmi. Jauh daripada itu lagi, FEDA merancang tahun 2027 adalah tahun melawat FEDA. Sebut melawat FEDA spesifik. Nampak kita punya pergerakan tu. Naratifnya begitu. Tapi ini semua akan dibantu oleh RTM. Itu penting. Semestinya kan. Betul. Kita akan membantu untuk menyiarkan apakah antara lokasi-lokasi di manakah lokasinya dan juga bagaimanakah situasinya. Bukan semua kan dapat menyertai, tapi itulah dia yang dapat kita berikan gambaran kepada para penonton. Betul. Okey, dan Tuan Khairul, ialah selaku orang kata selaku induk untuk menyempurnakan, merealisasikan untuk program kita kali ini, apa lagi antara harapan untuk ialah seperti mana yang kita kongsikan tadi, kalau 4x4 ni kita dapat menunjukkan antara keindahan-keindahan di negara Malaysia khususnya kan. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang kita tak tahu, yang kita perlu untuk meneroka sebenarnya tempat-tempat ni kan. Jadi apa lagi antara peranan-peranan penting daripada Badan Induk sendiri? Kalau daripada kami sebenarnya kita nak mengetengahkan aspek-aspek keselamatan. Semestinya. Seperti insurans public liability, insurans challenge, dan juga untuk pergerakan. Sekiranya berlaku pergerakan daripada satu kawasan ke satu kawasan. Okey, itu yang pertama lah, aspek keselamatan. Yang keduanya, kita nak memastikan semua rules dan regulation ni di bawah satu buku. Maksudnya kita tak nak ada aspek-aspek itu bertukar. Contoh macam kami baru balik daripada Borneo Safari dan kami juga baru buat Peninsula Safari Challenge. Jadi kita nak semua dalam satu Malaysia ni semua menggunakan satu kita katakan sebagai penyerasan. Penyerasan undang-undang sukan bermotor pacuan 4 roda di bawah sebab kami juga register bawah Pesuruhjaya Sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. So kita kena bapak kita kat situ kan. So kita kena follow juga. Betul. Jadi peranan diorang kena mainkan, kena follow rules regulation yang betul demi dan juga memastikan aspek-aspek keselamatan yang seperti yang mana yang saya terangkan tadilah. Itu dia dari aspek keselamatan dan juga antara syarat-syarat yang perlu diikut. Itu yang telah tadi Datuk Pada mention pasal tempat ni obstacle dia bukannya yang dibuat-buat. Maksudnya nature. Bila nature maksudnya diorang memang kena buat, that's why diorang buat prolog. Prolog ni macam apa? Prolog ni adalah warming up kepada semua pemandu-pemandu supaya diorang tahu 3 hari kita prolog kat sini, itulah nanti akan menanti kita dalam tempoh seminggu nanti. Okey, jadi Tuan Salim mungkin boleh kongsikan secara ringkasnya juga. Okey, untuk alhamdulillah saya sendiri pun pengurus Felda dan pengarah 4x4 ni pun anak pengurus Felda Selancar 2 daripada MBFM sendiri yang Datuk. Jadi alhamdulillah kita memang kuat dengan situ. Dan kita untuk di Selancar 2 kita yang uniknya di Selancar 2 ni kita buat prolog di tengah kampung. Kita ada satu kawasan yang sesuai, ada kawasan paya, sungai anak sungai sikit.
Lepas tu ada kawasan lembah sikit. Kita buat prolog di situ, test. Kalau semalam, kalau kita lihat semalam pun tengok memang mencabar. Ada yang dalam asalnya memang macam biasa ya, tapi ada yang terbalik dan sebagainya. Oh, Itu suasana prolog. Nampak mudah tu. Tidak ya. Ada yang dah tukar spare part dah petang semalam. Macam-macam. Tapi itulah skill-skill yang kita lihat yang boleh kita maknanya komuniti boleh tengok. Ya, betul. Yang Datuk sebut tadi, peluang-peluang tu ada kan. Macam komuniti dari segi meniaga dan sebagainya. Sebelum ni dalam hutan tapi tengah kampung buat. Itu antara keunikan yang dibawa. Keunikan yang dibawa dan yang kita boleh lihatlah semalam. Betul? Okey, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Khairul Nizam, Muhammad Ibrahim Khas selaku Presiden Malaysian Four Wheel Drive Association. Juga terima kasih diucapkan kepada Tuan Ahmad Salim Mahmud selaku Penasihat Malaysia 4x4 Trophy, dan tidak lupakan terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Muhammad Banduri Aris, Timbalan Pengarah Besar Pembangunan Komuniti Felda. Terima kasih semuanya. Moga semuanya berjalan dengan lancar hingga akhir nanti, insya-Allah. Pastinya banyak lagi kenangan dan juga pengalaman yang akan kita rasai sepanjang program nanti. Selancar 2 nak beritahu sekali lagi, selancar 2 3 tahun berturut-turut kita pegang MOU. Wow. 4x4. Dah sign dah. Tetap kontrak ya. Lain kali kita jemput mereka yang nak tengok ni pergi ke Selancar sekarang sedang berlangsung. Terus ke sana, betul. Tak perlu cakap banyak lagi Datuk. Baik, terima kasih kepada kesemuanya. Dan seterusnya para penonton, kita nak terus ke Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada perkembangan terkini berkaitan taufan Yinxing yang kini masih lagi berada di kawasan timur laut Pulau Hainan di China. Kelajuan angin di sekitar pusat sistem ketika ini adalah sekitar 148 km per jam. Kewujudan sistem ini telah menyebabkan kelajuan angin dan ketinggian ombak sedikit meningkat, terutamanya di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 11 November nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan juga Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat pagi nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan sedikit mendung pada pagi ini. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca di hampir ke semua bahagian di sana berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di bahagian utara dan pantai timur semenanjung, juga di sekitar bahagian pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Dalam Venom The Last Dance, Eddie dan Venom kini dalam pelarian, diburu oleh kedua-dua dunia mereka dengan masa yang semakin suntuk dan harapan yang semakin pudar. Mereka terpaksa membuat keputusan sukar yang akan menutup tirai buat kisah terakhir Venom dan Eddie. Wow, tidak ada lagi watak-watak yang klasik ya ataupun digantikan dengan watak-watak moden seperti ini. Hanuman, Sri Rama dan sebagainya masih lagi kekal sebagai karakter watak-watak ulung dalam pementasan klasik wayang kulit. Tapi kini untuk menghidupkan semula seluruh pementasan wayang kulit ini dibawakan karakter-karakter yang kita kenal daripada genre lain seperti komik dan sebagainya dan diterjemahkan dalam persembahan wayang kulit. Kita sedia maklum tentang kehebatan beliau dan setelah 12 tahun beliau membawakan penghidupan semula penghayatan wayang kulit ini, kita bersama dengan beliau di studio, Tin Toy Chua yang merupakan aktivis wayang kulit moden. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi. 12 tahun yang lalu, kenapa anda memulakan perjalanan seni yang berbeza ini untuk menghidupkan suatu pementasan klasik iaitu wayang kulit? Ya, kita bila bermula itu satu accident aja. Kita masuk, diminta untuk masuk satu exhibition dekat Paprika. So masa tu macam having fun sikit lah. So dengan itu dikondak oleh kawan baik saya. So saya kata panggil kita gunakan elemen baru. So saya carilah benda yang KIV kan. So ada konsep ini dah lama dah. So okey, sekarang ni untuk exhibition ni, pameran ni kita buatkan. So kita buatkan watak Star Wars. Stormtrooper. Darth Vader dengan Luke Skywalker. Itu bagaimana bermulanya. Dan sebabnya terjemahan watak-watak popular ini pada genre yang berasingan ke dalam pementasan wayang kulit. Bagaimana penerimaan daripada kalangan masyarakat Malaysia? Bila bermula tu saya bimbang sikit. Tapi feedback yang dapat semua positif. Ya, sangat positif. Dan yang itu menarahkan saya untuk kita akan boleh teruskan untuk berjuang. Dan adakah Tin Toy menerima tentangan daripada bukan penggemar tetapi mereka yang berkarya dalam seni wayang kulit ini yang gunakan karakter klasik seperti yang saya sebutkan tadi, Hanuman, Sri Rama dan sebagainya? Ada beberapa pada permulaan. Ya, siapakah mereka saya pun tak tahu. Tapi bila mereka message kita kan, so kita ambil itu dengan secara positif. Saya berbincang dengan Tok Dalang, Pak Daim. So apa yang kita boleh buat? Dia kata mungkin ada orang yang memang nak kontak kita kan. Adalah orang yang mencintai budaya ni. Mungkin dia tak faham apa yang kita buat. So kita minta jumpa mereka, datang lihat persembahan kita, so kita boleh berterang atau tunjukkan apa yang kita buat dengan cara yang betul. Jadi setakat ini pementasan mana yang paling popular? Baru-baru ni Venom lah. The Last Dance. Tarian terakhir. Sebenarnya Venom itu sendiri merupakan satu karakter yang diangkat daripada komik dan diterjemahkan kepada beberapa genre yang lain dan kini sebagai satu watak utama dan juga adalah merupakan karakter utama untuk pementasan wayang kulit. Dalam bahasa Melayu, apabila kita menggunakan istilah-istilah untuk wayang kulit, ia adalah agak berbeza dengan bahasa Melayu yang kita gunakan seharian. Tapi untuk pementasan Tin Toy bagaimana? Adakah anda menggunakan bahasa klasik ataupun anda menggunakan bahasa moden? Saya guna bahasa klasik. Dia cakap tu macam bila dia tak cakap awak, dia cakap tuan hamba. Perkataan macam tu. So dia lebih sesuai untuk macam mood seluruh persembahan wayang kulit. Boleh Tin Toy hidupkan salah satu karakter yang dibawa bersama pada pagi ini? Ini watak yang one of the popular character, The Dark Knight, Batman. Ya.
So kita buat ini untuk satu event dekat Penang bermula. So Batman dia angkat yang boomerang berdiri di atas ni gargoyle. Ini satu lagi adalah ini penyanyi Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ya. Okey, saya hampir dia Warner's Music Malaysia dia nak buat satu localized music video untuk Ed Sheeran, Happier. So nama dia Happier with Wayang Kulit. So kita buat satu. So 2019 dia datang ke Shah Alam. So mereka berikan satu watak kepada dia. Wow. Dan kita dapat lihat ada terjemahan elemen asal wayang kulit ke dalam semua karakter ini. Sebagai contoh Batman tadi di atas gargoyle. Gargoyle-nya agak Nusantara sedikit gargoyle-nya. Dan keadaan Batman pun bukanlah Batman seperti dalam komik tapi adalah Batman wayang kulit. Ya. Kita membuat sesuatu setiap watak mengikuti prinsip-prinsip wayang kulit tradisional Kelantan. Macam watak utama biasa berdiri di atas seekor naga. So Batman tak ada naga, kita buat gargoyle. Dan wataknya biasanya macam tangan dekat dalam, dia mempegang sesuatu senjata atau alat representative objek macam ni. Katalah Batman ni dia mempegang spear dengan kryptonite crystal. Saya tahu ini dari komik mana dah. Movie Batman vs Superman, Dawn of Justice. Yeah. So bila kita lihat watak ini, kita tahu mungkin pekerjaan atau apa yang dia sedang memperolehi. So itulah unsur-unsur wayang kulit tradisi Malaysia. Dan sudah pasti kepada penggemar komik, anda tahu karakter lagi satu ialah Superman. Ada. Itu dekat pameran kita. Jadi sebagai peminat komik, saya sangat tertarik dengan pementasan wayang kulit mengangkat genre komik itu sendiri. Kenapa anda memilih genre komik ataupun genre movie pop culture? Kenapa anda memilih gabungan dua kebudayaan ini? Pada permulaan ni memang kita nak buat untuk macam satu projek untuk macam menarik. So saya gunakan konsep think different. Saya belajar ni dari satu CEO kedai international fruit company Steve Jobs, think different. So memang saya gabungkan benda yang kontras lah, yang sangat lama macam wayang kulit. So saya cari benda yang sangat kontras, katalah futuristic. So pada permulaan kita buat tu Star Wars. So sangat yang kontras menggabungkan. So kita lihat mungkin dia akan mengeluarkan sikit elemen yang sangat luar biasa. Itulah yang bila kita bermula macam tu. Dan apakah masa depan wayang kulit pada pandangan Tinto Choi, terutama sekali di Malaysia? Pandangan saya ingat positif. Dah 12 tahun kita berjuang dalam seni ini. Bukan saya saja, dengan kumpulan saya Tok Dalang, saya dapat dime dari Kelantan. Saya rasa reception orang ramai dan di Malaysia sudah meningkat. So itu adalah satu langkah yang sangat positif. Compare tu katalah 6 tahun dulu, orang pun tahu pun tak kisah, tak nak. So sekarang macam banyak company, katalah Sony pun mereka nak buat sesuatu untuk kempen dia. Saya dapat lihat Tinto sangat tertarik dengan Batman ya. Ada macam-macam Batman di sini. Ya, kita buat beberapa watak Batman untuk Batman 80th anniversary beberapa tahun dulu. Jadi kita dapat lihat Batman ni dia memakai perisai. Batman yang lagi satu dia perisai khusus menentang Superman. Dan yang Batman klasiknya di atas gargoyle itu tadi. Adakah anda mempunyai karakter kegemaran daripada semua karakter wayang kulit moden ini yang dihasilkan? Ada dua. Satu Sangkala Vader adalah Darth Vader. Sangkala Vader. Nama dia nama Melayu. Dan satu lagi Batman. Sangkala Vader. Dan Batman tidak ada nama Melayu. Dark Knight. Adalah kita ada berapa dia banyak armor kan.
pendekar gelap. Mungkin. Tapi untuk warga negara Malaysia yang tertarik dengan seni anda, seni moden yang menggunakan garapan, seni klasik, wayang kulit, bagaimana untuk mereka membantu dalam perjuangan anda? Senang aja. Bila kita ada post wayang kulit kan, sila like dan share, dan itu perkara minimum lah saya rasa mereka sesiapa pun boleh buat. Ataupun bila kita ada bengkel ke persembahan, mungkin datang untuk melihat atau menonton persembahan kita. Itu yang saya minta. Yang seterusnya, apakah lembaran kisah yang terkini dalam perjalanan seni Tintoy? Adalah, kita ada beberapa projek yang sedang tengah melakukan, so yang itu mungkin review later. Jadi bagaimana untuk penonton Selamat Pagi Malaysia mengikuti perjalanan anda? Adakah anda mempunyai media sosial utama yang perlu kita panjangkan kepada mereka? Mungkin dalam Facebook, Instagram, X, semua Fusion Wayang Kulit. Fusion Wayang Kulit. Ya, sama, semua yang perkataan yang sama. Jadi sila cari Tintoy dan juga rakan-rakannya di X, Instagram dan juga Facebook. Fusion Wayang Kulit adalah hala tuju baru dalam pementasan wayang kulit, dan semoga dengan ini satu teater klasik Melayu akan dapat terus dihidupkan dan berkembang sehingga selama-lamanya. Terima kasih kita ucapkan Tintoy kerana segala usaha 12 tahun anda mencurah bakti dalam menghidupkan semula pementasan wayang kulit dengan cara yang sangat kreatif dan sangat menarik perhatian semua peminat. Kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita bersama dengan Sufi dan tetamunya. Tapi sebelum itu, kita akan melihat dulu salah satu daripada produk tempatan yang sedang mendunia. Bagi Julie terangkan. Kenapa tak beritahu, Mak? Julie tak nak sama belajar luar negara. Habis, apa nak buat di sini? Julie nak belajar buat batik. Mak! Belanjawan Madani ketiga kekal dengan komitmen meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi. RM635 juta disediakan untuk menambah baik prasarana, mengganti peralatan usang dan sebagainya. UiTM disediakan peruntukan tambahan RM20 juta supaya melahirkan lebih ramai jurutera E&E, memastikan penyertaan Bumiputera dalam bidang semikonduktor. Okay, seterusnya para penonton semua, kami bawakan kepada anda berkenaan dengan promosi istimewa GB Gold, dan bersama dengan kita pada pagi ini, saya kenalkan di sebelah saya Syafiza Moidin selaku pengasas dan ketua pegawai eksekutif GB Gold, dan di hujung sana siapa tak kenal lagi, kita bersama dengan dutanya. Assalamualaikum Nisata. Waalaikumsalam Sufi, apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan tuan kita. Okey, jadi selaku tuan pengasas, kita mengeluarkan gold bar berbentuk alif. Ini merupakan pertama kali kita dengar. Betul. Tak pernah ada di mana-mana lagi. Betul. Yeah. Jadi boleh jelaskan dan juga kita boleh tunjukkan alif kepada para penonton. Alah, Alif baru nak surprise bila Sufi tanya alif. Tanya GB dulu, Alif rahsia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So GB Gold ni adalah merupakan sebuah syarikat peneraju emas berbentuk di Malaysia. So masa first collaboration Duta bersama Alif Sata, dan Alif keluarkan idea, why not kita buat alif, bentuk alif. Dan first pengeluaran kita pada bulan 3 tahun ni, dan alhamdulillah terjual dalam masa sebulan saja 3,000 pieces sold out. Wow. Alhamdulillah. Permintaan yang sangat tinggi, dan yang surprisingly adalah
selepas orang membeli gold bar dan dinar Alif, mereka dapat upsell value dekat luar balik. Disebabkan bentuk Alif tu. Bentuk ya? Yes. Special ni Ni kan? memang special. Jadi bila Sofi tanya tadi kan, cakap bentuk Alif, peneraju emas berbentuk, kita nak tunjuklah bentuk dia. Ali rasa yang sedang menonton Sanak Bagi Malaysia ni pun ada yang dah kumpul. Ada yang tak tahu ada lagi. kumpul, tapi kepada yang tak tahu lagi, okey, ini dia gold bar dia yang pertama. Ini adalah Alif Hayy 'alal falah, mari menuju kejayaan. Wan Ummah. Yang ni 1 gram tau Sofi. Tapi yang ni dia yang kita akan nak beritahu orang. This is Alif Dinar. Berat 4.25 gram. Yang ini dia Wan Ummah siri kedua Alif Dinar bersama dengan GB Gold. So nak beritahu kepada semua yang sedang menonton ni, esok yang kita nak mula jualan dia. Specialnya ada apa tuan? Untuk yang Wan Ummah ni, kita akan launchingkan dia di TikTok GB Gold MY. Wow, kalau belum launching dah orang kata dah banyak permintaan yang sangat tinggi. Betul. Ini pula kalau launching tuan. Pergi dekat TikTok gbgold.my. Okey. gbgold.my. Pukul 10 pagi Alif. Ya, betul. Kita akan launching dua design Wan Ummah dengan harga yang mampu milik. Yang buatkan orang semua mampu beli. Jadi kena nantikan esok. Betul. Semua dah tak sabar dah ni. Ya, betul. Ini yang cantiknya. Sebab apa? Bila Alif nak beritahu orang, kadang-kadang bila kita suruh orang beli barang kan. Bila beli emas ni, orang cakap dia tak koyak poket lah. Bila tukar cash pada harga yang tersebut, dapat juga nilai dan berat emas yang betul. Kalau harga dia 1,400, inilah dia harga dia. Tapi esok semua yang sedang menonton ni, ini yang dekat TV korang tengah tengok ni, ini adalah siri pertama Alif Dinar yang mungkin ramai orang dah collect. Marilah menuju kejayaan siri pertama. Dah habis dah 3,000. Habis Alif. Still dapat lagi inquiry, orang nak juga. Jadi yang nak tu kena dapatkan yang inilah siri yang kedua, Wan Ummah, bentuk yang sama juga. Berbentuk Alif yang dalam dia tu ada engraved Hayy 'alal falah. Nah, Sofi tengoklah ni. Boleh je. Ingatkan tak nak bagi tak. Boleh. Bukan bagi, tunjuk. Kita bagi tengok. Kita bagi tengok. Wow, cantik je kan. Memang bentuk pun sangat unik kan. Bila kita simpan pun memang rasa macam wow, memang eksklusif. Betul. Kan? Dan kita nak mengajak lebih ramai orang lagi untuk mula mengumpul emas. Dan bersama dengan GB Gold ni, dia boleh dengan melalui GBS sistem dia, kita boleh mengumpul dengan serendah RM10. RM10 pun boleh. Boleh beli emas serendah RM10. Bagi yang baru nak start. Bagi yang dah ada, nasihat kita adalah bermula dengan 5 gram dan ke atas ataupun 1 dinar. 1 dinar. Tapi kalau untuk yang baru nak start, bermula dengan kita simpanan GBS Gold Saving kita dengan bermula RM10. Diorang boleh tak simpan dah. Jadi macam mana kalau para penonton yang berminat untuk menyertai itu macam mana? Tuan. Pertama, pergi ke laman web, pergi ke gbgold.my. Alright. Dan dekat sana ada button untuk contact customer service dan register. Dan register adalah percuma. Wow. Tapi Alif nak beritahu. Ya, silakan. Tuan. Untuk kita launching besok dekat TikTok Malaysia. Saya ada sediakan. Banyak betul kejutan ni. Saya ada sediakan 1,000 kalender limited edition from GB Gold secara percuma. Yang kita akan bagi giveaway dalam TikTok tu nanti. Yang keduanya kita ada bagi lanyard pun 1,000. Khas untuk Alif. Alif bagi betul. So Alif akan bersama dengan kita daripada pagi sampai malam di TikTok GB Gold MY. GB Gold MY. Daripada pagi. Yang ni yang 1 gram pula. Ni yang 1 gram pula. Rasa dia macam mana? Kan ni halus je, comel. Kan? Ni adalah 1 gram. Yang paling penting bila kita kumpul gold bar ni, dia tidak akan menjejaskan. Sebagai contoh, kalau kita beli mungkinlah cincin emas ataupun kan mungkin gelang kan kita pakai, dia punya nilai tu akan ada penurunan, akan ada susut. Tapi kalau gold bar, ini yang kita beli, inilah balik kita pakai. Kadang dapat lebih juga. GB, ni macam kita punya ambassador yang sebenarnya ada dia beritahu macam tahu macam wanita. Dan sesuatu benda pasal mungkin lelaki-lelaki kat luar para suami sebenarnya. Isteri untuk membahagiakan isteri itu dapat pahala. Dan mereka sepestinya suka dan menggemari emas. Semestinya. Gold and diamond are a girl's best friend. Gold and
and diamond. Dia macam gold and diamond. Gold and diamond. Kedua-dua terus. Dia tunjuk diamond. Jadi kalau gold kena beli dekat GB Gold. Esok di TikTok GB Gold MY. TikTok Live. Betul. Jadi tuan mungkin boleh kongsikan kepada para penonton lagi untuk kita mendapatkan gold bar seperti mana yang tadi kan Alif dan juga tuan telah pun terangkan banyak sebenarnya kelebihan sekiranya kita beli gold bar daripada GB Gold sendiri. Jadi inilah masa dan peluangnya sebab esok juga ada promosi dan juga banyak tawaran-tawaran menarik juga menanti anda semua. Ini peluangnya tuan. Untuk ajak ramai-ramai. Alright. Kita boleh buat pembelian dekat TikTok GB Gold MY. Website www.gbgold.my atau walk in terus ke kedai di Section 13 Laman Seri Business Park. Alif Sata ada sana. Siapa beli dapat sign. Wow. Eksklusif from Alif Sata. Dia terus jadi triple harga dia. Alright. So terus follow ramai-ramai dekat TikTok kita, tiktokgbgold.my dan dapatkan info-info yang terkini untuk launching produk Wan Ummah esok 11.11. Okey, esok 11.11. Untuk 11.11 TikTok Malaysia pun akan support sekali dalam kita punya live. Okey Alif, sedikitlah tips kepada para penonton. Macam mana Alif menyimpan emas ni? Wow. Tips sikit. Dia menjadi satu habit dan disiplin juga. Kadang-kadang bila kita tahu ni akan deep sikit. Kita tahu tentang inflasi. Kita tahu tentang kadang-kadang bila kita simpan duit pun kadang-kadang kita spend terlalu banyak kan. Tapi kita tukar exchange daripada wang tunai cash kita dan itu tukarkan kepada emas dan pada bila masa saja ada keperluan, ada kecemasan, emas ni adalah yang akan boleh membantu kita untuk liquidise dan dapat balik cash ataupun apa-apa trade saja dengan mana-mana. Dan nak beritahu kepada anda semua, GB Gold ni diterima. Kalau diterima di semua tempat yang menerima emas. Betul tak? Tapi nak bagi tahu pasal esok siri dia 11.11, dapatkan siri kedua GB Gold Alif Dinar siri Wan Ummah di GB Gold. Jadi tuan, bagaimana sekiranya mereka yang menonton tu mungkinlah ada yang nak jadi ejen GB Gold ke? Ada peluang tak tuan? Okey, untuk jadi ejen senang, pergi dekat laman web www.gbgold.my. Contact customer service dan cakap untuk jadi ejen. Kami ada 13 Crown Mentor Dealer yang ready untuk bantu mereka bina income. Sebab kami punya hashtag adalah hashtag 1000 sehari. So kita bina income sampai 1000 sehari. Training disediakan. Lagi Alif ada special. Lepas tu kita ada juga kelas-kelas dan ilmu-ilmu yang susah nak dapat dekat luar. Jadi ini dia antara apa yang mungkin yang nak jadi ejen, nak tambah pendapatan. Ini ada satu lagi peluang untuk anda semua yang menonton untuk menjana income. Lagi satu dan pada waktu yang sama apabila anda beli koleksi-koleksi siri yang berbeza ni, dia akan dapat satu lagi nilai yang berbeza bila orang reinvest ni. Especially bila limited edition macam apa yang Alif pegang kat tengah Alif sekarang ni. Betul, sebab kalau kita tak perlu nak cakap banyak lah kan. Kita tengok je orang dah mula berminat kan. Betul. Sebab dia emas. Sama pula. Kalau nak cakap makanan ni ni sedap ke? Kena cubalah. Kena rasa. Betul. Kena rasa dulu. Ini tak payah rasa. Ni tak payah. Ni memang confirm. Ni memang emas. 999.9 fine gold. Tapi kita lupa nak bagi tahu pada semua yang akan menjadi ejen dan juga ejen GB Gold, 4/1 ni Alif. 4/1 kita ada seminar besar untuk semua ejen-ejen GB Gold. Kita ada penampilan khas daripada Alif dan juga kita ada hadiah-hadiah dan ada banyak announcement kick off 2025. So macam mana 4/1 tu macam mana nak join? Contact customer service, kita akan bagi maklumat kat sana. Sufi dia join lah. Dia pun dah tahu macam terror. Mungkin kena invite ni, kena invite. Saya jadi PA je lah. Okey. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan. Terima kasih juga diucapkan kepada Alif Sata. Jadi bagi anda, jangan lupa untuk menyertai TikTok esok live bersama dengan tuan dan juga Alif. Esok semuanya ada tertera di kaca TV anda. Sebarang persoalan, pertanyaan ataupun mungkin ingin mendapatkan Wan Ummah tapi siri yang kedua, boleh juga hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada kedua-duanya, iaitu Tuan Syafizam Muhyiddin selaku pengasas dan ketua pegawai eksekutif GB Gold dan juga
Alif Sattar selaku Duta Terima Jibigol. kasih. Okey, dan selanjutnya kita akan membawakan kepada anda berkenaan dengan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Silakan. Ya, Raja Sufi, meriah walaupun cuaca hujan di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur ini bersempena dengan sambutan November Bulan Keluarga Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2024 yang bertemakan Kasih Keluarga Jiwa Merdani. Semalam telah pun dirasmikan Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Jadi jika semalam diisi dengan pelbagai aktiviti menarik seperti larian bersama keluarga, jadi untuk hari terakhir ini apa aktiviti menarik yang sedang menanti pengunjung di sini? Bagi mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KPWKM Puan Farah Adura Hamidi. Baik, apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Baik Puan, bagaimana Puan melihat penganjuran MBKK 2024 kali ini? Terima kasih Fatihah kepada semua peminat SPM. Saya ingin maklumkan bahawa penganjuran pada kali ini sangatlah meriah. Kita adakan di Taman Botani Kuala Lumpur selama 2 hari, semalam dan pada hari ini. Jadi semalam telah ada majlis pelancaran oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan disertai oleh Menteri juga Timbalan Menteri kami dan juga pegawai-pegawai semua. Kehadiran semalam adalah seramai 2,000 lebih orang. Jadi pada hari ini juga kita akan tambah lagi dengan pelbagai acara. Antaranya ialah pagi tadi kita ada senam seni keluarga dan juga diikuti dengan aktiviti keceriaan keluarga. Dan pada masa ini kita tengah mengadakan Teen Talk untuk para remaja di Cafe Teen, iaitu salah satu daripada perkhidmatan yang disediakan oleh Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Seterusnya kita akan ada pertandingan pakaian beragam kanak-kanak. Jadi kita jemput semua ibu bapa untuk datang bersama dengan kita, membawa anak-anak dan menyertai kita punya pertandingan pakaian beragam. Seterusnya kita ada demonstrasi masakan chef keluarga di mana kita akan mengetengahkan masakan-masakan yang digamari oleh ahli keluarga masing-masing. Dan kita juga ada persembahan artis keceriaan keluarga, diikuti juga dengan kuis keluarga. Jadi banyaklah Fatihah sampai ke petang. Jadi kita buka kepada semua supaya jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program kami daripada pagi tadi sampailah ke petang ini pukul 5. Ya, itu. Baik Puan, jadi apa antara aktiviti yang menarik yang seharusnya pengunjung tidak boleh lupa, tidak boleh orang kata lepaskan peluang ini? Okey. So pada masa ini kita berada di Rumah Kasih Madani. Jadi saya memang menggalakkan semua pengunjung untuk masuk ke tempat ini sebab kita ada macam-macam perkhidmatan yang kita sediakan kepada rakyat. Antaranya ialah kita ada Smart Start 2.0, iaitu khusus pra-perkahwinan yang kita sediakan kepada mereka yang akan mendirikan rumah tangga ataupun yang telah pun tak apa jugalah masuk untuk mengenali ataupun memberi kaunseling kepada diri sendiri mengenai cara-cara untuk menangani kalau ada ujian ataupun masalah dalam rumah tangga. Sebenarnya isu yang berkaitan dengan keluarga ni adalah kita terima dia sebagai satu cabaran dalam kehidupan kita supaya kita berusaha untuk mempertahankan kekeluargaan ni dalam diri kita. Sebab kita tak boleh sentiasa putus asa apabila diberikan dengan ujian ataupun dengan apa-apa cabaran, kita merasakan bahawa itulah yang tak akhirnya. Jadi di sini kami sediakan bermacam-macam lagi khidmat nasihat ataupun kaunseling. Seterusnya kita juga ada halaman yang berkaitan dengan keibubapaan digital, di mana kita tidak dapat lari daripada pengaruh digital pada dunia sekarang, di mana zaman untuk membesarkan anak-anak pada masa ini memang menggunakan digital dan juga teknologi. Tetapi kita tak boleh ada kejutan dalam menghadapi cabaran dan ujian itu. Jadi kita sediakan perkhidmatan di sini. Kita ada doktor-doktor pakar daripada LPPKN untuk memberi kaunseling dan juga khidmat nasihat kepada ibu bapa apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan anak-anak kita mengambil perkara yang positif melalui teknologi dan juga digital.
Baik, terima kasih Puan Farah Adura untuk info yang sangat-sangat menarik. Baik, saya kira pelbagai aktiviti disediakan di sini untuk dilakukan bersama keluarga bersempena MBKK 2004 di Taman Botani Perdana ini. Jadi anda seharusnya tidak melepaskan peluang ini bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Itu dahulu dari saya. Kita terus bersama Terence di studio. Silakan. Terima kasih kepada rakan pengacara kita dan seterusnya kita akan bawakan merentas sempadan #satu perjalanan. Ia mengisahkan seorang chef dan host Assalamualaikum. Yang akan membawa anda merentasi kulinari 3 negara berbeza. Kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya semestinya Zio. Zio nak bawa anda semua mengembara bersama dengan Zio. Kita nak tengok sikit sejarah dan juga budaya di sini. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita jalan-jalan dalam merentas sempadan satu perjalanan. Baik, kita kembali ke studio dan bersama saya, Ion. Yeah. Ion Suhaini yang merupakan pengarah untuk episod-episod yang kita saksikan dalam Rentas Sempadan Satu Perjalanan. Zio Ziauddin. Ya. Ini nama ni Ion Zio. Ya. Lain sikit Lain daripada yang lain, dari masa depan. Ya. Futuristic name. Dan seorang lagi ialah Chef Nakhi yang merupakan juga pengacara bersama untuk beberapa episod. Dan kita ingin bawakan sedikit sinopsis terlebih dahulu sebelum kita memulakan perkisahan selanjutnya. Jadi Ion, return to you, sir. Apakah tujuan, apakah objektif episod-episod ini? Okey, program ni merentas sempadan #satu perjalanan merupakan dia satu travelog dengan cooking, maksud dia travelog dengan masakan. So kita bahagikan dua, dia 26 episod. So maksud dia dalam 13 episod dia ada travel. Maksud dia travel menggunakan host tanpa chef dulu. So kita pergi perjalanan kita kita melawat 4 negara, iaitu kita melawat tempat-tempat yang bersejarah, yang unik dengan budaya dia apa semua, serta apa yang maksud dia kita jarang lihat tempat-tempat tu lah. Okey, yang kedua dia dari segi masakan. 13 episod kita sajikan masakan, kita comparekan, maksudnya masakan yang setiap negara tu kita pergi kedai makan ataupun apa yang menu masakan yang popular di sana, dan kita pergi makan. Lepas tu, lepas makan dan kita cari menu dia, apa dia punya ramuan dia, bahan-bahan dia, dan kita pergi ke pasar apa semua. So kita cari bahan-bahan tu dan kita buat masakan. So di tempat masak tu kita konsep kita ni adalah maksud dia travel. So jenis santai. So masak tu tak kisah di mana-mana. Kadang di tepi sungai, di view yang cantik lah. Okay. Jadi reverse engineer lah katanya. Kita proses osmosiskan makanan itu. Zio, daripada semua negara yang mana paling membawa kenangan kepada Zio? Untuk saya, sebab saya lebih banyak buat untuk episod-episod di Kazakhstan, di Asia Tengah lah. Macam contoh Kazakhstan, Uzbekistan dan Kyrgyzstan. So antara tiga-tiga ni bagi saya kesemuanya adalah yang terindah lah untuk saya. Tapi dari segi orang kata kenangan tu juga, of course lah kita ada juga cabaran yang perlu kita lalui sepanjang orang kata perjalanan syuting kita tu lah. Okey, contohnya dari segi ada contoh kita tak mandi 3 hari bang. Benda-benda macam tu dia orang nampak kat TV nampak seronok kan. Macam tapi senang kan. Macam senang. Tapi
Tapi bagi kita benda tu satu orang kata kenangan yang terindah lah, benda-benda yang macam tu. Dari segi show tu basically 26 episod yang kami buat ni alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semuanya bagi saya kenangan yang terindah juga. Sebab apa? Setiap negara yang kita pergi tu kita dapat lalui satu perkara yang berbeza. Contoh kalau penonton tengok nanti sepanjang 26 episod tu, dia tak akan ada episod 1 contohnya feeling dia tu lain. Second episod pun lain. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi penonton tak akan rasa bosan lah mengikut kami merentas sempadan ni ke 4 buah negara. Host memang feeling lain lah sebab 3 hari tak mandi tu saya rasa feeling dia tu semangat dia lain macam. Kita tak sedar yang 3 hari. Sebab tak sedar yang 3 hari tak mandi. Bila dah sampai tu baru kita baru kira-kira 3 hari kita punya perjalanan. Kita berjalan daripada Malaysia lah kita kira. Rupanya kita tak mandi 3 hari tu. Kiranya daripada Malaysia sampai kita transit ke Dubai, lepas tu pergi ke Turki. Episod mana tu? Itu di Turki. Turki. Okey, Chef. Chef masuk episod ke berapa? Okey, saya bermula daripada episod yang pertama, kemudian sampai episod yang akhir lah. Sebab kita syuting dekat semua negara. Yang paling banyak masakan kita pergi dekat Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Dekat situ. Dekat Turki pun banyak masakan. Yang menariknya dalam rancangan ni, setiap episod tu resepi makanan dia berbeza. Kita menikmati makanan yang unik dekat sana. Kemudian chef sebagai seorang tugas chef, dia tengok, dia makan dan dia olahkan resepi mengikut cita rasa Malaysia. This is what a trained palate can do. Salah satu resepi yang menariknya, nama dia bausak. Kemudian kita cicah dengan kari cita rasa Malaysia. Tapi kalau macam dekat Karakol ataupun dekat Kyrgyzstan, dia orang makan dengan jam apricot. Kemudian dalam rancangan ini juga kita banyak masakan yang berasaskan daging kuda, daging lembu. Itu adalah makanan-makanan orang sebelah sana lah. Chef ada kongsi rahsia awet muda sekali tak? Rahsia awet muda makan kuda. Makan kuda. Kalau nak rahsia awet muda, kena tengok rancangan ni daripada episod pertama sampai episod akhir. Tahulah apa je sebab je dekat situ. Untuk show kita ni kali ni dia berbeza tau. Sebab apa? Kita ada 2 konsep yang berbeza. Satu kita ada travel log plus dengan cooking show. Satu lagi adalah travel log sahaja. Jadi untuk kami ni dia punya semangat tu lain sikit lah. Sebab kalau orang kata kalau yang cooking show kami berdua lah. Kalau travel log ada chef seorang, ada saya seorang. Jadi perjalanan tu berbeza dan best jugalah. Sebab apa? Kami dapat belajar tentang sejarah dia, dia punya muzik, budaya, macam-macam lah kat sana. Unik dia dalam program ni sebab host dia 2. Maksud dia dalam 13 episod tu host dia ada 2 orang. Satu Dizo dengan chef lah. Lepas tu satu lagi adalah cooking tu dia orang berdua. So nampak beza sikit lah. Lain sikit. Dan konsep ni kalau kita boleh terjemahkan untuk penonton, adakah dia travelog yang budget ataupun travelog yang eksklusif? Macam mana budget ataupun belanjawan yang diperlukan untuk mengikut jejak langkah Zio? Okey, bagi saya dia eksklusif lah. Bukan kira pasal nak low budget ke apa kan. Sebab kita pergi di tempat yang macam jarang orang pergi. Macam contohnya ada satu kampung tu memang agak sukarlah. Perjalanan dia setiap nak pergi satu tempat tu ambil masa lebih kurang dalam setengah hari, kadang 17 jam. So memang payah dengan keadaan cuaca dia apa semua. So kita nak dapatkan sebenarnya menu tu asal tu daripada mana. Maksudnya berpunca satu masakan tu asal dia daripada mana dan kita cuba pergi tengok. So kita pergi tengok, kita rasa, lepas tu kita buat kan untuk bincang dengan chef. So apa dia punya ni, adakah sama rempah ratus dia tu, maksud dia sama dengan kita. Apa beza dia? Maksud dia kita try cara kita pula untuk masak kan. Bila dah siap masak tu, kita try bagi dia orang makan. So dia rasa memang ada satu rupa sama tapi rasa tu berbeza. Itu the best dia. Kita akan bawakan episod-episod ini
yang akan menemui anda tidak lama lagi di TV OK. Bila Zio? Sebenarnya dah pun ditayangkan 2 episod dah setiap hari Jumaat pada jam 12 tengah hari. Okey, anda boleh tonton di saluran Astro 146 ataupun kalau ada MyTV 110 dan anda juga boleh tengok di RTM Klik lah untuk tengok balik kita orang punya perjalanan lah. So sekarang ni basically dah ada 2 episod. So jangan lupa setiap hari Jumaat jam 12.30 tengah hari. Chef, pesanan terakhir untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia. Pesanan saya, anda jangan lepaskan peluang. Orang cakap minggu depan akan ada episod yang ketiga. Saksikan sampai episod yang terakhir sebab setiap episod tu saya menyediakan resepi yang berbeza. Yang penting pengalaman mengembara bersama kami itu yang tak dapat pengalaman tu kat mana-mana. Ya, tak dapat kita beli dekat mana-mana. Anda kalau tak dapat nak pergi bercuti pun anda kena tengok dulu rancangan ni daripada awal sampai akhir. Kemudian lepas pada itu anda mesti nak pergi ke tempat-tempat yang kami pergi ni. Betul. Nak cuba resipi chef. Yang penting kena try resepi-resepi saya yang kita buat tu lah. Ya. Yang kekalkan keawet muda. Kalau nak tahu, umur chef pun ikut sama perjalanan mereka supaya akan terungkai rahsia itu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ion, Zio dan juga Chef Naki kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan ke Sarawak bersama dengan Fazril Bermukun Sebonyo 2024. Fazril, silakan. Baik, terima kasih Terence. Di Angkasa Puri sebenarnya saya pun tak berapa dengar isyarat-isyarat ni kerana keriuhan dan kemeriahan di Auditorium P. Ramlee Kuching Sarawak ni, kerana kita bawakan program Bermukun Sebonyo dari pagi tadi. Sebenarnya dah beberapa hari ini berlangsung satu program yang cukup bermakna khususnya bagi rakyat Sarawak. Bukan sahaja di Sarawak ataupun di Malaysia ni, kita juga merapatkan hubungan bersama dengan rakan-rakan kita dari Indonesia dan juga Brunei untuk memastikan kemeriahan kerancakan program Bermukun Sebonyo ini. Okey, saya tak nak cakap banyak, kita nak tahu lebih lanjut mengenai program ini bersama dengan penerbitnya sendiri, saudara Feruzillah Haji Muhammad ataupun lebih mesra dikenali dengan nama DJ Yus. Wah, hari ini segak seperti pahlawan. Saya ni sedang cuba menahan diri mendengar gendang ni, sebenarnya nak bergoyang juga. Tapi kita nak tahu mengenai program Bermukun Sebonyo ni, apa sebenarnya pengisiannya? Baiklah, terima kasih lah. Untuk pengisian, kalau kita lihat Bermukun Sebonyo ni, kita nak gabungkan 3 buah negara menerusi RTB, Radio Television Brunei, RTM sendiri dan juga RRI, Radio Republik Indonesia, di mana kita nak kembangkan juga budaya ini ke serata dunia. Manakala Bermukun Sebonyo ni adalah produk, kalau kita lihat adalah produk Sarawak. Jadi kita nak kembangkan kepada negara luar supaya ianya tidak pupus, sebab kita nak pertahankan budaya Melayu Sarawak ini menerusi Bermukun Sebonyo lah ataupun bergendang. Jadi kita nak kembangkan ya supaya tidak pupus dan akan ada generasi-generasi baru yang akan kita tampilkan. Kalau kita lihat semalam secara langsung di RTM Klik, di Facebook Sarawak FM dan juga di Radio Sarawak FM, kita lihat ada kanak-kanak yang menari, bertanda. Jadi kita lihat pun wow. Jadi benda ni tak pupus. Jadi ada generasi-generasi muda yang akan memimpin Bermukun satu hari nanti. Apa di antara pengisian programnya? Hari pertama sudah ada Kamboh Night. Kita menyambut delegasi-delegasi ini datang. Kemudian seterusnya pada 8 bulan 9 bulan hari ini, dan saya dengar esok juga ada lagi pengisiannya. Betul. Kalau kita lihat hari ini berlangsungnya rakaman, ada 3 tema yang kita rakam pada hari ini, dan untuk esok kita akan bersama dengan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, di mana dalam malam Segulai Sejalai, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim akan bersama pada malam Segulai Sejalai bagi kita menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Premier dan juga delegasi-delegasi daripada 3 buah negara, seperti yang saya nyatakan, Malaysia, Brunei juga Indonesia, untuk bersama-sama dan pada malam esok. Dan malam ini juga ada santai cruise. Nak santai-santai, madangkan dah letih. Bayangkan 7 tema yang dilaksanakan sejak hari Jumaat yang lepas. Jadi 7 tema. Jadi kita bagi mereka santai-santai, rehat-rehat kan. Jadi sebagai mereka ni bolehlah datang ke Sarawak. Sebab kita pun tengahkan juga pelancongan lah. Sambil-sambil tu kita tengahkan pelancongan di negeri Sarawak ni lah. Jadi meriah lah. Betul.
Jadi bagaimana DJ Yus lihat potensi bermukun ini untuk terus kita dapatkan jadikan aktiviti sebegini diteruskan lagi dan kemudian disambung warisan yang mungkin kata-kata akhir lah khusus untuk mereka yang nak datang nak tengok sendiri bermukun se-Borneo di Kuching Sarawak ni. Betul. Jadi untuk yang tengah menonton ketika ni, jadi anda boleh datang. Masih sempat rasanya untuk hari ini boleh datang sebab kita akan selesai rakaman ini pada jam 12 tengah hari. Jadi boleh datang dan sekali lagi juga saya pun nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada rakan strategik iaitu Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan terima kasih juga kepada rakan-rakan strategik yang membantu untuk menjayakan bermukun se-Borneo bagi tahun ini. Itu saja. Baik. Terima kasih dan tahniah buat DJ Yus dan semua rakan-rakan tenaga kerja menjayakan program bermukun se-Borneo. Satu kerjasama strategik cukup baik antara tiga negara ini diharapkan akan diteruskan untuk sama-sama kita memelihara legasi warisan zaman berzaman iaitu bermukun. Baik, nampaknya itu saja dapat kami bawakan. Terus ikuti program bermukun se-Borneo di Facebook dan juga seksyen radio Sarawak FM. Kita terus saja bersama dengan rakan-rakan dan Selamat Pagi Malaysia. Silakan Terence dan juga Raja Sofia. Terima kasih Fazril dari Sarawak dengan program Bermukun se-Borneo 2024. Dan selain daripada program-program itu, kita juga akan bawakan program-program dari Borneo dari masa ke masa. Jadi ikuti kami di RTM Klik untuk mendapat pautan terkini. Seterusnya kita bawakan segmen terakhir untuk Selamat Pagi Malaysia. Untuk pagi ini, segmen terakhir kita bawakan kepada anda iaitu berkenaan dengan santai selebriti dan kita bersama dengan Salahuddin Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa? Baik, alhamdulillah. Okey, untuk kali ini iaitu single kedua single terbaru ini dibawakan tajuk Hanyalah Mimpi. Ia berkisahkan apa? Hanyalah Mimpi ni basically seorang ni dia suka pada orang lain, kena crush lah. Tapi tak berani untuk meluahkan. Tak berani confess, jadi dia hanya dapat melayan tu dalam mimpi saja. Wah, hanya dalam mimpi ya. Oh, sedih. Mimpi dalam mimpi. Okey, jadi itu berkisahkan. Siapakah penulis liriknya? Penulis lirik dan juga komposernya adalah Joina daripada Experimental Studio dan Recording lah. Dan untuk music videonya saya difahamkan agak unik lokasinya. Betul? Kita shoot music video di Cottage Homes PD Port Dickson lah. Kalau tengok music video tu memang colourful lah tempat dia, memang cantik. Betul, memang cantik kan. Kita ingatkan macam vibe-vibe di Cameron lah. Tapi rupanya di PD saja. Masa untuk penggambarannya berapa hari? Kita ambil dalam 2 hari lah. Siang tu dari pagi. Actually kita shoot juga di pantai-pantai di PD, di Teluk Pelanduk, Teluk Kembang semua. Di kawasan sekitar. Kawasan sekitar PD dan kemudian the next day baru kita balik lah. Okey, jadi Hanyalah Mimpi ni sebenarnya mana tercetus idea untuk hasilkan? Ada crush ke ni? Mungkin komposer tu lah kot. Bukan saya. Tapi saya saja usia je kurang ya guru. Saya rasa ramai yang boleh relate lah lagu ni. Mungkin yang mungkin ada crush, mungkin tak berani lagi untuk luahkan. Mungkin boleh tujukan lagu ni kepada crush anda. Supaya mereka memahami. Pendekkan dalam cerita dia. Betul. Jadi lagu ni terus faham lah. Kan senang kerja. Ini antara orang kata jalan mudah untuk memahamkan seseorang. Okey. Dan selain daripada itu, ia baru dikeluarkan 3 bulan. Ya, pada 29 Julai. Dan di manakah sekiranya mereka yang ingin untuk mendengar lagu ini? So lagu ni dah ada di semua digital platform. Dan juga untuk muzik video ni boleh di YouTube channel Experimental Studio and Recording. Boleh stream banyak. Dan dapatkan dengan kadar segera. Kita ingin juga anda dengarkan lagu ini secara langsung sebentar lagi. Salahuddin akan bawakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Apakah harapan anda untuk single ini? Saya harap single ni dapat diterima ramai lah. Untuk sebab saya percaya single ni memang ramai mungkin yang boleh relate dan generasi muda lah. Especially yang mungkin malu-malu nak confess boleh layan lagu ni lah. Dengarkan, hafal dulu, mungkin boleh nyanyikan pada crush. Mungkin boleh jadikan lirik, ambil lirik tu jadikan surat cinta. Kan dah tak tahu, tak ada ayat kan, tak ada ayat, kita WhatsApp je gunakan lirik kan, betul. Dan juga boleh ikuti Salahuddin di media sosial rasmi beliau, itu adalah pautan Instagram beliau. Jadi sila ikuti Jeb di Instagram untuk perkembangan terkini daripada artis yang kita bawakan ke studio pagi ini. Okey, jadi Jeb, kita fahamkan ada kerja hakiki juga. Bagaimana hari-hari tu kan, ialah nak menguruskan dengan menyanyinya dengan kerja hakiki lagi, pengurusan tu bagaimana?
Jadi kalau semua tahu saya kerja kaki saya seorang peguam civil lah. Peguam civil yang kendalikan kes di mahkamah lah. Tapi of course kita akan fokus pada kerja kaki pada masa kerja kaki lah. Jadi menyanyi ni mostly weekend ataupun malam-malam. Dan latihan tu biasa malam on the way balik kerja kita boleh nyanyi. Kereta. Dalam kereta. Ya. Santai. Ya. Bukan depan hakim bukan depan hakim. Semestinya tidak. Okey, jadi itu boleh dikategorikan sebagai hobi jugalah. Dan juga hobi minat. dan minat betul. Okey, dan sedikit harapan kepada penonton semua untuk sama-sama kita dengarkan. Mungkin boleh berikan kepada crush. Kalau ada crush di luar sana, hantarkan lagu ni je. Betul, share saja link. Jadi semua kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia boleh teruskan, boleh tonton MB ni di YouTube dan juga stream di semua platform digital lah. Terima kasih atas sokongan anda semua. Okey. Video dia pun lengkap dengan lirik. Ya. Dah ada siap-siap dah. Boleh. Betul. Mudah nak hafal tu. Mudah nak hafal. Baik, terima kasih Jeb kerana bersama kami dan kita akan dengarkan lagu ini secara langsung untuk anda bagi menutup tirai Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Betul. Dan terima kasih kepada anda kerana mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi. Ya, betul. Nampaknya sampai di sini saja. Terima kasih juga diucapkan kepada anda semua yang menonton seawal jam 8 pagi hingga 10 pagi. Banyak kita gelak ketawa. Namun apa yang penting adalah untuk kita memartabatkan bahasa Melayu dan juga kan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, untuk memperbanyakkan lagi kosakata kita tadi. Okey. Baik, nampaknya sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok bersama dengan rakan host yang lain. Sekian daripada saya Raja Sufia Raja Arif. Dan saya Terence Das. Kita tinggalkan anda bersama dengan Salihuddin Jeb dan single terkini beliau. Ya, silakan. Terima kasih. Memandang ke arahmu membuatku terpaku, perasaan jadi tak tentu. Tidak aku membayangkan caranya untuk bertemu denganmu. Adakah ini rasa yang dinamakan cinta untuk kita berdua? Oh, kisah ini antara kita berdua sahaja yang menjadi idaman hatiku. Tak pernah aku pikirkan akan terjadi, hanyalah dalam mimpi. Teruskanlah usaha agar dapat merasa dan memilikinya. Adakah ini rasa yang dinamakan cinta untuk kita berdua? Kisah ini antara kita berdua sahaja yang menjadi idaman hatiku. Tak pernah aku pikirkan akan terjadi,
kasih. Okay.